Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di dalam MB04, iaitu eksperimen kita Workability and Compressive Strength of Concrete daripada saya, Dr. Nurul Huday binti Abdullah. Okey, so hari ini saya nak terangkan berkaitan tentang eksperimen ni. Okey, jom kita lihat. Apakah objektif di dalam eksperimen ini? Yang pertama, to study the workability of the design, mix and compressive strength of concrete cube. So sekarang ni kita nak tahukah apakah kita nak study berkaitan tentang kebolehkerjaan untuk kita designkan campuran konkrit yang terbaik untuk menghasilkan compressive strength yang bagus. Macam gitu. So sekarang ni itu yang kita nak buat dalam eksperimen ni kita ni, supaya bila kita bancuh-bancuh konkrit, kita nak tahu kekuatannya adalah memadai dan mengikut standard yang telah ditetapkan ataupun tidak. So at the end of the experiment, pelajar ni dapat, adik-adik semua akan dapat tahu kebolehkerjaan dan compressive strength of concrete. Dapat menerangkan macam mana prosesnya, dapat terangkan apa yang adik-adik faham dan mengukur workability and compressive strength of concrete menggunakan peralatan-peralatan yang canggih yang berada di dalam bengkel teknologi konkrit kita ni. Okey, jom kita tengok. Okey. So, kenapa kita nak buat bengkel ni sebenarnya? Application benda ni semuanya berada di industri. Yang pertama slump test. Dalam eksperimen ni kita ada buat juga slump test. Slump test was carried out at construction site to test the workability of concrete mix. So kita nak tahu dia punya kebolehkerjaan concrete mix tu, adakah ia mematuhi ke, tak kuat ke, dan masih sama kita buat juga cube test, iaitu compressive test. Kita tahu kadar kemampatannya untuk tahu kekuatan kita punya concrete cube to test the strength of the concrete yang kita nak gunakan di dalam structure kita ni. Okey, apakah bahan-bahan yang kita nak gunakan? Yang pertama, make sure adik-adik kita ada dah kat mama ni weighing machine. Ni mesin penimbang lah, besar sikit ni . Okey, yang seterusnya adalah concrete cube mold. Ni 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita perlukan 6 lah. Okey, next adalah concrete compressive machine. Memang ada kat bengkel kita. Simen, kita perlukan 2 kilo. Ni comel simen ya. Hati-hati simen jangan pegang tangan. Kena pakai scoop dia tu. Sebab kalau kena tangan dia panas. Dia ada kontak kat situ. Okey, seterusnya aggregate kita perlukan 8 kilo. Pasir pula, fine aggregate. Ni coarse aggregate, ni fine aggregate kita perlukan 4 kilo. Curing tank pun kita perlukan. Next adalah slump test apparatus. Bahan-bahan yang kita perlukan di dalam slump test eksperimen. Okey, apakah prosedur yang kita nak laksanakan? Yang pertama, design a concrete mix according to a ratio of 1 nisbah 2 nisbah 4. Apa tu? 1 is for cement. 1 is for cement. Berapa banyak? 2 kilo. Okey. Next, 2 is for fine aggregate, iaitu sand, 4 kilo. Okey, 2 kilo. Okey, kalau 2, nisbah 2. 2 kali 2, so dapatlah 4. So 4 kilo dah kita guna pasir. Untuk yang ni aggregate pula, kita perlu 4. So 2 kali 4, so dapatlah 8. Macam gitu. So adik-adik kena pastikan ini adalah resepinya. So kena bahagikan tugas lah. Engkau ambil simen, engkau ambil sand, engkau ambil aggregate. Okey, macam gitu. Okey, next. Yang kedua, prepare material required to produce 6 concrete cube. Masa kita nak buat semua ni, pastikan kita punya mold ni kena dah letak grease. Supaya kenapa letak grease? Macam kita buat kek lah. Kalau kita buat kek, takkanlah kita masuk dalam bekas kan, bekas tempat kita buat kek tu lah kan, adunan kita tu. So kita kena letak dulu grease supaya apa, nanti kita bila dah masak kita buka kan, senang. Yang ni pun sama. Kita kena letak grease supaya dia tak ada kita satu kita nak check lah ada tak sisa baki yang sebelum ni, dan kita nak elakkan berlaku pelekatan di dinding-dinding ni. Okay, next. Step yang ketiga, batch the mix.
yang 1, 2, 4 tadi tu, kan 2 kilo, 4 kilo, 8 kilo tadi tu. So kita mix together. Campur dulu. Okey, lepas campur buat apa? Kenapa campur dulu? Kenapa tak nanti campur air? Tak. Campur dulu. Ni, mix together. Lepas mix together, adik-adik kena taruh air. Puan, nak letak berapa banyak air? Okey. Di dalam kita punya teori, air adalah 0.45 ke 0.6. Ini adalah water cement ratio. 0.45 ke 0.6. Okey, faham Okey, bermaksud dia kata simen. Okey, simen kita berapa kilo? 2 kilo. Bermaksud 2000 gram. Is it? Okey, kalau dia kata 0.45, so kita yang sendiri kena decide berapakah jumlah air yang kita nak gunakan. Kita. Bukannya pensyarah ataupun you. You yang buat mama ni, you kena buat. So, ikut teori 0.45 ke 0.6. So, mungkin you boleh kira dulu daripada 2000 gram of semen darab dengan 0.45. Cuba kira dapat berapa kat sini. So, ini adalah jumlah yang you kena masukkan air dalam mil. Okey, mil sebab saya ada convert ini kepada gram. Okey, so ambil air, gunakan silinder dan masukkan air. Sebelum masukkan air tu, pastikan you kena buat lubang dulu kat tengah ni. Nanti habis air tu bawa ke tepi-tepi, tak jadilah kan. So, kena buat lubang dan masukkan dan mix together with your friend lah. Okey. Andai kata, kenapa ada range begitu? Kenapa tak apa panggil tu? Cakap je berapa terus nilai. Contoh 2 liter ke, tak. Kita tak boleh cakap macam tu. Sebab secara teori kita nak tahukah. Selepas ni kita nak buat SLAM test. SLAM test. SLAM test ni kat sini. Okey, kita nak tentukan, determine the workability of the design mixed by the SLAM test by referring BS standard kita lah 18881. Okey, method determination of SLAM. So, masa kita nak buat SLAM test tu, okey, kita akan telekupkan macam ini. Dan kita masukkan konkrit sikit-sikit dan kita letak kita punya pengetuk tu. Pengetuk tu dia berat, so kita lepaskan saja. Setiap satu layer tu kita masuk. Ini pertama. Masuk pula layer yang kedua, ketuk lagi. Masuk layer ketiga, ketuk lagi bagi padat. Yang keempat, okey, you kena ratakan hujung ni dan you tarik. Bila tarik, you kena telekupkan this SLAM test tepinya. Dan you kena check berapakah perbezaan yang kat sini. So nampak kat sini the result is. So daripada result adik-adik tu, adik akan dapat dia di condition apa? True, zero, collapse atau shear. Andai kata tak boleh ni, terlampau kering, so adik tambah lagi berapa jumlah air sehingga maksimum 0.6. Sorry. Okey, sehingga maksimum 0.6. Cuba boleh tengok kat sini. Cuba kira 2000 gram darab dengan 0.6 berapa? Kat sini. Contoh saya kira Saya kira pakai kalkulator saya lah. Okey. Cuba kira 2000 darab dengan 0.45. So, ini adalah 900 ml. Okey, ni pula 2000 darab dengan 0.6. So, ini adalah 1200 ml. Andai kata, sebelum ni adik-adik dah masukkan 900 ml. Okey, ingat adik dah masukkan 900 ml. Lepas tu kita tengok, buat SLAM test, jatuh teruk. Jatuh teruk. Macam contoh dia kering sangat. So, adik-adik kata, tak apalah, kita try lah 0.6. So, 0.6 janganlah tambah 1,200 lagi. Tak, you kena tambahkan apa balance. Daripada yang 900 you masukkan tadi, berapakah perbezaannya? 300 lagi lah kena masuk. Betul tak? Kat situ. Jangan tiba-tiba you masukkan sepi habis lah you. Okay, so kena pastikan tengok dia berada di tempat yang mana. Yang bagus adalah true. Okay, tengoklah nanti study kat dalam nota kita pada chapter yang keberapa? Chapter yang ketiga. Okay, next. Ni adalah video macam mana you sendiri buat laksanakan. Okey, mula-mula dia dah buat
lubang kat tengah tu kan. So adik-adik kena ni masuk dalam slump test ni. Okey, lepas tu ketuk. Bukan ketuk tu dia berat. Benda tu berat. Rod tu berat. So you lepaskan saja. Okey. Ni kena seorang lah buatnya. Ni pula tambah lagi. Nak bagi penuh ni. Kena bagi penuh ni kat sini atas ni. Okey. Bagi penuh. Okey, masuk lagi. Bagi penuh. Okey. Dan you ratakan. Ratakan dia. Okey. Okey, seterusnya. Bila dah ratakan semua, okey, bagi lagi. Ada lagi lubang-lubang sikit-sikit tu. Ratakan lagi. Okey, very good. Tengok tu. Kena buat secara proportional lah. Bagi betul-betul compact lah. Okey. Alright. Tu yang kat bawah-bawah tu bersihkan. Sebab nanti sekarang mengganggu result kita nanti. Kan sebab kita nak angkatnya. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya macam mana nak buat? Okey, dah. So itu kena bersihkan lah kat tepi-tepi tu ada lagi kan. Ni abang Hafizuddin ni yang buat ni. Yang ni pandai dia buat. Yosenia lah. Okey. Okey, seterusnya. So lepas tu you all kena angkat. Alright. Okey, bila dah angkat kita tengok. Dia jatuh ke tidak? Okey, dan kita pusing. Okey. Kita pusing. Bila kita bukan pusing lah, terbalikkan our slump test tu dan kita ukur berapakah perbezaannya. Perbezaannya. Gunakan apa? Kita gunakan rod tadi yang kita jatuhkan rod tu. Okey, dan ukur berapakah perbezaannya. So kena ada bawa pembaris. So siapa-siapa yang buat eksperimen ni kena bawa pembaris. So kena ukurlah pembarisnya. Yes, very good. Berapa mm. Dan kat sini dah kalau you rasa okey dan okey mengikut standard, so boleh masukkan ke dalam kita punya ni. Ni pun sama. Dalam mold ni pun kena compact juga. Okey, dan kena ketuk lah bagi dia kemas supaya betul-betul padat. Okey, macam ini. Very good. Okey. Bagi betul-betul penuh tu. Penuh betul-betul. Okey. Macam Yosnia ni lah. Okey. Ni esoknya. Lepas esoknya, you pun dah esoknya 24 hours kan. So, kena rendam dia dalam air lah. Mengikut berapa hari? 7 hari. Dan juga, tengok lepas ni. Okey, tengoklah Yos ni buat ni macam ni. Lepas tu dia timbang. Sebab kita nak tahu compressive strength after that. Dan ini buat compressive strength lah. Ni overall lah bagi tahu. Okey. So daripada sini kita dapat result berapakah kekuatan kompresif kemampatan bagi this cube test lah. Okey. Itu saja. Dah habis dah. Okey. Dah habis dah. Okey. So tadi kan kita dah buat slump test. Lepas kita dah buat slump test, kita kena buat cast 3 concrete cube for compressive strength with the compressive machine is to 7 day. Jadi, adik-adik kan dah masukkan, lepas kita dah buat slump test, adik-adik kena masukkan ke dalam mold ni. Masukkan ke dalam mold. Place the mold in cabin at temperature 27. Lepas kita dah betul-betul pack betul-betul, dah padat betul-betul. Okey, lepas tu, selepas 1 hari tu, contoh sini pukul 10 pagi, settle. So, ini pukul 10 pagi, esoknya tu kena remove the specimen from the mold. Kena remove kan, acuan ni kena remove kan, konkret tu. Okey, saya nak bagi tahu sebelum you all nak masuk ke bengkel, esoknya kena maklumkan kepada technician yang you all nak masuk pada pukul berapa. Supaya technician get ready lah ada pada ketika tu untuk memantau kerja you all. Dan selepas adik-adik dah buka acuan tersebut, dan adik-adik kena tanda, tulis, kena bawa lah marker pen, tulislah grup siapa, contoh grup Ahmad, tulislah Ahmad. Okey, 7 hari kita perlukan berapa? 3. Ni contoh ni 7 hari. Ini pula 28 days. So 28 days. Result ni lambat sikit lah keluar sebab selepas 7 hari, selepas 28 hari kan. Okey, then ini 3 cube untuk 7 hari, 3 cube lagi untuk 24 hari, dan submerge di dalam air. Dan pastikan tulislah nama adik-adik. Letak satu tempat, jangan di situ, sebelah sini. Susah nak cari nanti. Tak ingat nanti sebab ramai grup kan. Okey, next. Selepas 7 hari, adik-adik kena macam contoh berapa hari lah, contoh daripada hari berkenaan. Contoh
hari Ahad. Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin. Lagi kan. Ni satu hari. Ni satu hari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hari. Hari Ahad ni pula jumpa. So hari Ahad ni juga adik-adik kena ambil dan check dia punya compressive strength ya. Ini pastikan guna, ambil balik lah, ambil daripada celup air tu dan masukkan ke dalam kita punya tengoklah, ambil detail yang diperlukan. Nanti kita tengok dia punya lab sheet ni lab sheetnya. So kat sini contohnya kan, ni slump test adik, dia apa dia, ni supplier kena tanya technician lah, kita punya grade apa, simen kita ni grade apa, water over cement ratio kita adalah berapa, 0.45, 0.6. So depend on you lah, you nak letak berapa. Lepas tu compact, ni compact memang you pakai tangan saja kan. Okay, compaction factor cari. Okay, extra material, apa guna material tak? Kalau tak ada, none. Okay, selepas tu adik-adik kena tahukah minimum strength of the cube. Ini untuk 7 hari, ini adalah untuk 28 hari. Result daripada machine kompresif kita tu lah. Cement type ni kena tahulah source daripada mana. Okay, sand kita source daripada mana, aggregate datang dari mana. Okay, next, ni specimen size ni kena padam lah. Ini adalah 100 mm. Okay, untuk yang kena tulis tarikh. Kalau tarikh bagi 7 hari, date cast. So kena tulis tarikhnya bila, untuk berapa hari. Contoh 7 hari, ini berapa contohnya, ini 28 hari. Okay, so adik ada berapa cube? So ada 3 cube. So tulislah 3 cube untuk 7 hari. Okay, 3 cube lagi untuk ni 7 hari, ni untuk 28 hari. So kena kira lah berapa nilai ni, berapa nilai, kena isi semuanya. Okay, dan result and calculation. Okay, di dalam yang ni, bila adik-adik dah buat eksperimen, so adik-adik kena ada ni graf ni, daripada nisbah air cement ratio ni, kita nak tahu kekuatan teorinya berapa. So compare dengan apa yang kita ada tu, adakah ia mematuhi. So dia contohlah, adik-adik gunakan 0.6. Okay, 0.6 sampai 7 hari. Mana 7 hari? Tengok ni semen Portland biasa ataupun semen mengeras cepat. Ini kena tanya kepada technician. Kita sama ada Portland ataupun mengeras cepat. Kalau Portland, so dia straight macam ini. Kalau lah semen biasa, dia dot-dot macam ini. So tengok, kita ni 7 hari yang mana? Kita contoh 7 hari kita ni Portland. Contoh saya kata Okay, so daripada sini, daripada sini adik-adik pun bawa ke sini. So ini adalah result adik-adik sebenarnya dalam Newton per millimeter square. Okay, di dalam data analisis ni, adik-adik kena state and sketch the result of your slump test. Kena lukis lah kan adik punya tu macam mana. Okay, yang kedua, tabulate the result in record sheet and plot graph to relate the increased compressive. Yang tadi, yang mengikut kepada umurnya. Kalau 7 hari berapa, kalau 28 hari. So adik-adik kena buat result tersebut lah. Dan compare the mean compressive strength, actual result, and dan juga the yang teori punya dan betul yang actual punya. Okay, yang figure tadi tu. Okay, dalam report juga pastikan adik-adik menjawab question ni di dalam, masukkan di dalam discussion. Okay, based on the graph, discuss the result gain in the experiment. Yang kena jawab lah macam mana. Make a comparison of the compressive strength in experiment with actual result. So ini juga. Okay, sketch the pattern of slump. Ni sama macam tadi juga. So kena sketch the pattern dan sebagainya, kena ada di dalam discussion adik-adik juga. Okay, so kena jawab semua soalan ni dengan lengkap supaya pensyarah boleh berikan markah full mark kepada adik-adik. Alright. Okay, itu saja untuk this eksperimen. Kita jumpa lagi untuk another eksperimen. Bye semua. Bye. Assalamualaikum.